Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat-sahabat kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini hari Isnin, untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita ada rancangan Pesona di Zahra. Dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk sekali lagi bersama dengan rakan pendengar dalam Pesona di Zahra. Kita nak kupas lagi untuk silibus forensik keluarga. Kita nak belajar tentang emosi dan sebagainya, psikologi dan juga minda. InsyaAllah untuk perkongsian kita pada kali ini, Ustaz akan fokus tentang satu disorder iaitu schizoid personality disorder. Apa tu Ustaz? Mungkin awalan ni kita boleh berikan terlebih dahulu definasinya, apa yang dimaksudkan dan bagaimana keadaan seorang yang ada personality disorder ini. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, dijikati selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah dan abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ni kita kongsikan lagi mengenai perkongsian kita dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian Okey, pada pagi ini kita kongsikan mengenai schizoid personality disorder, iaitu satu keadaan seseorang itu dia lebih suka berada dalam keadaan yang mengelakkan aktiviti sosial secara konsisten. Maknanya kadang-kadang kita ada juga mana mengelak aktiviti sosial sebab ada penat lah, letih lah sebagainya kan. Tapi ini dia secara konsisten dan menjauhkan diri daripada interaksi dengan orang. Mereka juga mempunyai maksudnya ekspresi emosi yang terhad. Maknanya the coolness ni mana sudah emotion maksudnya emosi yang dingin. Boleh kita panggil dingin maksudnya dia sudut emosi tu dah agak kurang sikit Okey, kenapa kita bincang pada hari ini pada minggu lepas saya dikongsikan oleh DJKIT ada satu persoalan, iaitu orang yang dia hanya fokus kepada diri dia, tak mau ada hubungan, akhirnya tak nak kahwin dan sebagainya kan. Jadi terima kasih kepada yang bagi komen tu. Dan bila maknanya saya melihat pada komen itu, saya suka nak bawa keadaan ini jadi maknanya bila kita sebut mengenai disorder ni, kita kena faham bahawa dia ada 3 keadaan dia. Pertama, kesihatan mental, yang keduanya gangguan kesihatan mental, dan yang ketiganya sakit mental dan kita kongsikan benda ini semua supaya kita ada awareness, kita ada kesedaran, supaya kita ada rasa kesedaran untuk kita maknanya memahami bahawa ada benda yang tak kena pada diri kita ataupun orang sekeliling kita, supaya kita boleh mudah untuk membantu bukan tujuan kita bincang pada hari ini untuk kita judge orang, macam katakanlah macam ini memang kau schizoid ni kan, bukan tujuan kita adalah kita ada awareness, maksudnya kita ada kesedaran, oh benda ni something tak kena kerana kebanyakan orang schizoid ni dia feel good dengan keadaan dia, dan kebanyakan orang schizoid ni dia takkan pergi berubat ataupun untuk pergi nak cari jalan penyelesaian, sebab dia rasa okey, ini diri saya, so what ini diri saya Dia tak ada masalah. Memang tak ada masalah kan. Leave me alone. Come on, leave me alone. Maksudnya jangan cari hidup saya, jangan ganggu hidup saya. Dia rasa diri dia okey. Sebab tu kebanyakan orang yang ada schizoid ni akhirnya dia tidak pergi kepada nak cari jalan penyelesaian, sebab dia kata okey, itu keadaan biasa. Jadi macam mana keadaan itu yang kita nak, supaya bila kita bincang benda ni kita ada satu, kita panggil awareness kesedaran bahawa oh benda ini tidak biasa. Kalau dia secara konsisten secara lama, dia daripada kesihatan mental, dia boleh mengganggu hubungan diri kita dan hubungan sosial. Bila mengganggu hubungan diri kita, contoh macam kita suka bersendirian, bila orang nak ajak kita tak suka, kita jadi marah-marah. Kita jadi tak selesa, dan juga kita akan ganggu hubungan sosial. Hubungan sosial maknanya kita sudah avoid orang lain, tak suka dan sebagainya. Jadi maknanya depressed, orang ajak kita kepada satu keadaan, maka itu yang maksudnya akhirnya akan jadi gangguan kesihatan mental. Akhirnya kalau lama keadaan dia boleh kepada penyakit mental Dan bila kita bicara mengenai penyakit mental ni,
Tipikal orang Melayu kita ingat penyakit mental ni gila lah maknanya seorang-seorang cakap dan sebagainya kan. Sebenarnya penyakit mental ni adalah satu keadaan kita ada gangguan daripada sudut hubungan kita dengan diri kita dan hubungan kita dengan orang lain kan, di luar daripada kebiasaan orang-orang lain jadi kita kadang tak perasan. Bila kita bincang benda ni, kita biar ada awareness ataupun kesedaran Okey, sebagai konsep awal dia, gangguan personality skizoid ini sering maknanya merujuk kepada gangguan personality yang kita takrifkan ataupun ditarifkan sebagai dia kurang minat dengan perhubungan sosial, kurang minat untuk berada bersama-sama orang yang ramai. Kecenderungan yang ada pada diri orang yang skizoid ini, dia lebih kepada gaya hidup menyendiri ataupun terlindung, berselindung. Dia suka-suka seseorang dia kan, perahsia. Rahsia tu bukan semua orang ada rahsia, tapi maknanya memang duduk bilik dia, duduk sendiri dia buat kerja dia kan. Dan coolness, the coolness maknanya kedinginan emosi. Tak ada maknanya coolness daripada sudut emosi Sudut emosi tu maknanya buat tak tahu, mungkin mak dan ayah sendiri pun dia mungkin tak tahu kan. Pada orang lain maknanya mungkin mak ayah dah ada keadaan dia yang mungkin kita boleh tengok masa, tapi dia memang the coolness, emotion dia dingin kepada keliling dan mempunyai sikap yang tidak peduli. Dia tak peduli keadaan sekeliling, keadaan orang lain dan sebagainya. Jadi maknanya individu ini mungkin tidak dapat membentuk ikatan intim. Ini yang akhirnya membawa kepada persoalan kita punya pendengar pada minggu yang lepas, bagaimana ada orang yang akhirnya tak nak kahwin contohnya kan. Maknanya tak nak ada hubungan intim, dia jadi rimas, dia jadi pening kepala kan. Jadi maknanya tak ada hubungan intim sampai ke arah tak ada nak buat maknanya hidup dengan keadaan berkeluarga. Tak nak kahwin contohnya kan, sampai ke arah situ contohnya. Maknanya tak nak mewujudkan hubungan intim dengan orang lain, dan pada waktu yang sama memiliki dunia fantasi dalaman dia sendiri kan. Dan dunia fantasi dalaman dia dia rasa memang rumit, tetapi dia rasa macam ini eksklusif dia, inilah dunia dia dan sebagainya kan. Jadi maknanya antara ciri-ciri lain termasuk maknanya dia punya communication skill agak bermasalah. Dia punya kemahiran untuk bertutur dan untuk bermasyarakat agak masalah Maknanya ada orang yang dia tahu dia ada masalah dalam komunikasi dan dia berusaha untuk ubat benda itu kan. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia diving agak banyak juga menyelesaikan masalah orang-orang yang ada masalah seperti ini Maknanya communication skill itu memang susah. Dan bila dalam dunia diving kan, kita paksa dia untuk bercakap maksudnya kalau dia sampai kepada dipanggil satu level dive master, ni dia kena bantu instructor, jadi dia kena buat briefing, kita ajar dia dan akhirnya alhamdulillah communication skill atau skill komunikasi dia itu agak meningkat. Okey, ini bagi orang-orang ataupun keluarga yang faham ada masalah ni. Tapi ada orang yang kadang-kadang dia tak rasa itu satu masalah. Dia kata ini memang diri dia lah, memang saya memang tak suka cakap-cakap dengan orang ni, so jangan paksa saya lah, jangan paksa. Dan family dia pun rasa itu bukan satu benda yang masalah jadi mana itu yang dibiarkan. Dan bila dibiarkan, dia feel good dengan rasa demikian. Sebab itu kita bincang pada hari ini untuk kita tingkatkan kita punya kesedaran ataupun awareness pada benda ini Jadi maknanya ada dalam dunia diving banyak saya jumpa orang yang keluarga dia faham maknanya anak dia ada masalah komunikasi dan sebagainya. Jadi antaranya maknanya dengan dunia diving tu diajar untuk bercakap, alhamdulillah maknanya meningkat Tapi maksudnya ada keluarga yang ada awareness atau kesedaran dan ada keluarga yang tak ada sebenarnya kan. Jadi dibiarkan dan dia rasa ada benda ni biasa. Jadi maknanya dia ada masalah dalam komunikasi dan dia tak rasa seronok dalam aktiviti-aktiviti yang beramai-ramai ni, kebanyakan aktiviti dan ketidakupayaan untuk bertolak ansur dengan jangkaan emosi orang lain. Maksudnya tiba-tiba boleh start marah-marah sebab dia tidak upaya untuk memahami maknanya jangkaan emosi orang lain. Kita kan berhadapan di JKIT kan dengan orang macam-macam. Kita pergi kedai runcit lah contoh kan. Kita banyak akan berhadapan dengan emosi-emosi yang tidak dijangka. Contohnya
dia punya cashier pada hari tu memang agak terlalu slow kan. Macam seolah-olah duk-duk RM2.50. Kau cakap laju sikit boleh tak? Macam itu kan. Jadi kita berhadapan dengan emosi-emosi yang tidak terjangka sebenarnya tau. Jadi orang yang skizoid ni dia tak ada keupayaan untuk berlapang dada kepada jangkaan-jangkaan emosi yang tidak menentu ini kita kadang-kadang ada orang yang memang laju pula kan. Berapa je? 2.5. Lepas tu siap-siap sebenarnya 3.5 kan. 2.5 lepas tu pulang kita ada laju pula cakap kan. Ada yang duk slow motion kan. Okey. Jadi maknanya dia tak ada mempunyai kematangan atau keupayaan bertolak ansur. Sebab dia memang hidup bersendirian dan sebagainya. Sikap acuh tak acuh yang jelas kan. Maknanya sikap acuh tak acuh. Acuh tak acuh. Orang puji ke, orang kritik ke, maknanya dia like I care kan. Dan juga kepercayaan moral yang unik. Dia ada kepercayaan moral tersendiri. Dia kata jadi sistem nilai dia tak sama seperti orang lain. Akhirnya mengganggu kepada hubungan diri dia, jadi marah-marah, depression mungkin, anxiety mungkin kalau kat orang ramai, ataupun dia akan mengganggu hubungan dengan orang sekeliling dia. Okey. Jadi kesihatan mental dalam keadaan biasa, gangguan kesihatan mental kita boleh lihat antara main dia adalah dia bermasalah dengan hubungan diri dia dan juga orang lain. Okey, itu merupakan gangguan kesihatan mental. Dan kalau dibiarkan secara konsisten dalam waktu yang lama, dia boleh menjadi kepada penyakit mental. Akhirnya maknanya macam kalau skizoid ni akhirnya dia avoid hubungan kekeluargaan, sampai hubungan kekeluargaan pun dia avoid, nak hidup sendiri-sendiri, tak nak fikir pasal kahwin contoh ataupun dengan mak ayah pun kadang-kadang buat tak tahu, dia hidup dengan dunia dia dan dia rasa feel good dengan benda itu kan. Jadi kita bincang pada hari ini untuk kita ada kesedaran ada awareness kan. Okey, sebelum kita cerita mengenai macam mana Islam melihat perkara ini dan macam mana cara untuk kita mengatasi dosa Islam, kita berehat sebentar. Ya, insyaAllah. Ni kira macam individu sukar juga dah Ustaz kan. Sukar nak bergaul dengan masyarakat dan sebagainya. Dan ada juga yang tanya ni Ustaz, dia kata skizoid ni dia secara sendiri ataupun disebabkan event ataupun kejadian-kejadian tertentu yang menjadi punca. Kita akan dapatkan jawapannya juga. Untuk sahabat-sahabat pendengar, jom saat ini kita tulis di nota di bahagian ruangan komentar. Boleh juga anda tag nama sahabat-sahabat, mungkin membantu sahabat-sahabat kita untuk keluar daripada keadaan dirinya sebagai individu sukar dalam masyarakat. InsyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku, Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Hari ini kita bincang-bincang cerita tentang individu yang mana susah nak bergaul dengan orang disebabkan dia rasa feel good dengan zone dia sendiri. Kemudian dia rasa dia ada masalah dalam komunikasi, tak berkemampuan untuk bertolak ansur, acuh tak acuh dan sebagainya, sangat dingin dalam masyarakat. Kita namakan dia sebagai skizo yang personality disorder. Mungkin Ustaz kita sambung lagi bagaimana sebenarnya kita nak menangani individu seperti ini. Silakan Ustaz. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Jadi maknanya kita kongsikan ini skizoid, iaitu satu jenis personality yang dia bermula dengan kecenderungan untuk bersendirian. Maksudnya dengan bermula dengan kecenderungan bersendirian sampai satu tahap dia ada satu masalah dengan hubungan sosial mana hubungan sosial dengan orang lain, mana dia avoid communication skill akan jadi masalah. Begitu juga dengan maknanya the coolness dan sudut emotion maksudnya kedinginan emosi terhadap respon kepada orang lain dan tidak
tidak mempunyai keupayaan dan kematangan untuk menjangka emosi yang berbagai-bagai daripada orang. Akhirnya jadi marah-marah, jadi macam depression, senyap, anxiety dan sebagainya. Okey, kita tengok dalam Islam, kita bahas dalam Islam. Kalau kita lihat dalam Islam, kita lihat Islam adalah satu agama yang mengajak kita untuk berada dalam keberadaan masyarakat yang ramai. Sebab itu kalau kita lihat dalam Islam, kalau kita tengok bagaimana dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan bahawa malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, mereka bukan daripada golongan orang itu. Maknanya kalau dia kata kita ni diri kita dan kita feel good untuk layan blues kita panggil lah, kita layan blues kita kan. Kita relax, kita buat tak tahu, kita rasa dingin dengan dan kurang minat pada aktiviti sosial yang di luar sana tu, maknanya kita bukan daripada golongan mereka, kata Nabi SAW. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhu. Kita ada komuniti kita. Siapa saudara mara kita dalam Islam diajar saudara-saudara kita adalah kaum muslimin semuanya. Dan kaum muslimin semuanya itu adalah saudara kita. Dan menariknya, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian DJ Kak Yati, saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala biasa pergi ke luar negara. Allah izinkan, maknanya berbagai-bagai. Memang berkaitan dengan persaudaraan Islam ni, dia agak unik. Kita tengok saudara kita Islam, kita berada di negara yang bukan Islam, tahu dia orang Islam terus jadi rapat tau. Dan benda tu bukan buat-buat. Saya pergi Spain contohnya kan, tempat orang Islam kurang ada, dekat Sevilla contohnya, dekat Malaga contohnya. Ni anda cerita bekas negeri Andalusia. Dia tahu kita orang Islam, maknanya marilah jom makan. Aku tunjuk kau kedai orang Islam macam mana kedai Muslim macam mana nak dapat makanan halal contohnya. Terus jadi rapat, terus jadi baik kan. Jadi maknanya orang yang Islam Muslim adalah orang yang mengambil berat urusan kaum muslimin dia. Maknanya dia ambil berat. Kemudian kalau kita lihat dalam Islam, kita diajar untuk penyertaan. Contoh penyertaan. Contoh apa kata Nabi SAW mengenai hadis mengenai solat berjamaah. Okey, solat berjamaah. Jadi maknanya sampai Nabi menganjurkan kepada kita untuk solat jemaah, sampai dalam satu hadis Nabi SAW pernah mengatakan nak bakar rumah orang tak nak solat jemaah. Jadi sebenarnya bakar tu bukan nak bakar betul, dia sudah bahasa saja. Sebab kalau dalam bahasa Arab ni, macam kalau marah sangat tu dia akan sebut aku bakar rumah kau orang. Itu satu macam kita sebab itu bukan bahasa kita tak rasalah. Contoh macam contoh kalau cakap aku bakar rumah kau kan, apa tu? Kau cakap apa ni? Tapi bagi orang Arab akan faham, marah betul tu. Marah betul tu kan. Contoh kata, siapa yang pernah dengar ni, kalau kita daripada Mesir kan, kalau dia kata orang marah sangat, orang akan cakap apa, kharabit, maknanya mana terbakarlah rumah kau kan, macam tu kan. Dia macam unggut lah Ustaz. Dia macam unggut lah tu. Macam marah betul lah, macam bahasa kita, mungkin kalau saya sebut sini tak manis kan. Tapi maksudnya nak cerita bahasa Arab, ada satu keadaan yang terbakar rumah kau. Jadi pernah Nabi SAW, maknanya aku nak bakar rumah, bukan nak cerita nak bakar sungguh, tapi nak cerita marah betul orang yang tidak menyertai solat berjemaah tu kan. Okey, kita lihat macam mana galakan dalam Islam yang lain. Contoh kita menganjurkan buka puasa. Buka puasa ni kan maknanya kita menyertai buka puasa beramai-ramai. Sampai dalam hadis Nabi sangat menganjurkan, sampai Nabi kata siapa yang menganjurkan buka puasa akan diberi pahala orang itu. Maknanya pergi dekat dia tanpa mengurangkan pahala orang yang kita taja buka puasa. Apa itu buka puasa? Buka puasa maksudnya kita menyertai kan, solat berjemaah, buka puasa. Okey, kita lihat rukun Islam yang lain, zakat contohnya. Zakat zakat tu adalah kita mencari orang susah. Kita keluar daripada kita bersendirian, kita cari orang susah untuk kita bagi zakat kita kan. Ataupun kalau dikata kita ke pusat zakat dan sebagainya, kita jumpa orang juga. Maknanya kita datang, kita pergi jumpa orang, kita uruskan benda itu kan. Dan rukun Islam yang lain, contoh haji contohnya. Apa itu haji? Al-Hajjul Arafah. Haji adalah perhimpunan di padang Arafah. Maknanya beramai-ramai kumpul. Kita bukan duduk bersendirian kan? Kita berkumpul ramai-ramai, kita tengok di padang Arafah. Padang Arafah ni tempat mula-mula sekali Nabi Adam AS bertemu dengan ibunda kita Sayyidatina Hawa. Mereka kan terpisah kan. Maksudnya diturunkan ke muka bumi ni, ihbitu minha jami'a
turunlah kamu semuanya, bukan diturunkan satu tempat maknanya Adam kalau setengah ahli sirah kata di Silan tu Sri Lanka. Pernah ada dokumentari agama yang mana di Sri Lanka tu ada satu Adam Peak bukit jadi maknanya di Silan. Hawa di Jeddah. Jeddah tu sendiri dalam bahasa Arab bermaksud kata nenek. Jadi maknanya lama mereka terpisah, kemudian akhirnya bertemunya di padang Arafah padang Arafah. Jadi mana Al-Hajjul Arafah, haji adalah perhimpunan di padang Arafah. Dan pada hari ini padang Arafah, kalau time musim haji dalam keadaan biasa, lebih 4 juta orang berkumpul sekali. Kita tengok bukan saja muka orang Melayu, kita tengok muka orang India, contohnya kan, India daripada negeri India. Kita tengok muka orang Cina daripada negeri Cina sana. Kita tengok muka orang Jepun. Dan saya suka sangat kalau tengok apa tahu, dan saya perhati sangat. Orang daripada Russia, orang Muslim daripada Russia, daripada Russia tu, daripada Siberia dan sebagainya. Cuba bayangkan tempat mereka tu tak pernah cerita musim panas semuanya -20, maknanya bawah paras sejuk, 20 tu biasa, 40 tu biasa. Tiba-tiba pergi kat tempat tanah Arab yang hampir 50 darjah Celsius. Saya kalau perhati orang-orang daripada Siberia ni, saya tahu Masya Allah, dia punya mujahadah nak pergi, dia rasa panas tu macam kena panggang kita pun dah rasa macam kena panggang. Cuba bayangkan dia dari sini kan, daripada sana tu. Tapi nak ceritanya, Al-Hajjul Arafah, haji adalah tempat perhimpunan pada Arafah, mana berjumpa orang. Jadi banyak dalam Islam sebenarnya dianjurkan kita untuk bertemu dan berjumpa. Jadi maknanya, sebab itu kalau anda kata orang yang skiziot ini, kalau dalam Islam apa nak ubat dia bermula dengan pergi kepada solat berjamaah. Duduk dekat masjid, pergi solat berjamaah. Walaupun tak boleh mungkin kekok nak berbual, tak apa, duduk dulu sembahyang berjamaah. Dalam keadaan yang biasa kan ada salam-salaman, kemudian ada kuliah maghrib, kemudian nanti ada jamuan ni dalam keadaan biasa, bukan COVID dalam keadaan biasa. Tak ceritanya penyertaan itu. Sedangkan orang yang skizoid ini dia memang feel good untuk bersendirian dan avoid. Dia akan menghindari benda-benda ramai-ramai ni, tak nak. Tapi dalam Islam kita tengok macam mana sebenarnya ibadah-ibadah dalam Islam itu mengajak kita untuk kebersamaan. Dengan sendirinya hubungan kita dan hubungan sosial. Taklah kita ada imaginasi sendiri-sendiri hubungan sosial kita. Kita kata inilah kita dan inilah cara yang betul. Kita ada imaginasi kita sendiri. Kita ada fantasi kita sendiri dalam hubungan sesama manusia. Sedangkan dia punya maksudnya maknanya hubungan sama manusia, ukhuwah Islamiah yang diajar oleh Islam itu. Jadi ini ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian kan. Ini yang kita nak faham macam mana Islam mengajar bagaimana kita nak maksudnya menghindari skizoid ini Ustaz, saya yang tanya Ustaz. Dia kata adakah skizoid ni sama macam introvert Ustaz? Ada beza tak dengan introvert? Orang yang introvert. Orang introvert ni dia mendapat tenaga dengan kerja sendiri-sendirian. Maksudnya extrovert dia mendapat tenaga dengan ramai-ramai. Contoh macam DJ IT contoh. Maknanya dia beramai-ramai kan. Dia lebih dapat tenaga. Orang introvert ni dia lebih dapat tenaga dengan bersendirian. Okey. Perbezaan dengan skizoid ini adalah dia avoid, maksudnya aktiviti-aktiviti yang ramai-ramai, communication skill dia maknanya memang tidak ditingkatkan, dan the coolness, emotion coolness. Orang introvert dia tetap, kalau yang keadaan biasa hubungan emosi tetap ada, dia tetap nak ambil tahu hal orang, tapi dalam keadaan yang cara dia tak ramai-ramai. Dia suka macam orang introvert, kalau pergi pun tetap pergi masjid, tetap maksudnya nak beraktiviti, panjat gunung kan, maksudnya walaupun tak ramai ke apa. Kan, maknanya dia ada aktiviti dia walaupun tidak beramai-ramai. Orang introvert dia ada kawan-kawan juga, maksudnya walaupun dia tak ramai tapi sangat rapat kan, maknanya tetap berkawan, tetap bersosial juga. Jadi beza dengan skizoid ni adalah dia feel good dan rasa coolness, maknanya kedinginan emosi tu, tak tahu kat orang, hal dia je kan, maknanya tak menjangka kepelbagaian emosi yang ada. Jadi tiba-tiba jadi marah dan sebagainya kan. Itu perbezaan dia kan.
Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian. Sebelum kita buka kepada apa nama Soalan-soalan. soalan, jom kita kongsikan doa sikit Okey, doa yang boleh kita kongsikan iaitu mengenai mengenai bagaimana untuk kita untuk kita merasa mengubat diri kita lah. Okey. Okey. Saya suka nak kongsikan doa. Okey, doa yang maknanya daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Okay? Doa ni tak panjang. Okay, doa ini adalah doa yang tak panjang. Doa yang saya rasa saya baca sekali untuk mudah kita baca, iaitu Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ada 3 bahagian. Lepas tu bismillah, kita semua hafal bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Kita biasa dengar perkataan itu, insya-Allah sekali sebut ni pun kita hafal. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Okey, dengan nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Tawakal ni maknanya aku serahkan diri aku kepada Allah. Maknanya kita surrender kepada keadaan diri kita. Kita faham, okey, diri aku ni bukan ada masalah. Bantu aku Tuhan cara terbaik untuk menjalani penyelesaian macam mana. Sebab kadang-kadang kita tak tahu Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dan An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Jadi maknanya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang yang ada skizoid ni, permulaan untuk dia berubah, dia memerlukan tenaga tau, ada kekuatan. Nak pergi ni macam mana macam kekok rasa. Sebab itu saya cadangkan, kalau kita nak pergi ke ramaian, kenduri kahwin ke apa, kita mungkin kekok. Orang tanya kita, ni kenduri siapa ni? Kena sergah sikit, kita pun lupa. Kita pun lupa kan. Okay. Kenduri siapa? Lupa. Tapi bermula dengan solat jemaah dulu. Pergi solat jemaah supaya kita faham, okey, aku sedang nak ubat diri aku. Nak perbaiki diri aku. Kemudian baca doa ni. Bismillah. Okey, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan aku ni melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya boleh bagi doa-doa yang panjang-panjang, tapi insya-Allah nanti kita boleh kongsikan yang panjang-panjang. Takut kita panjang-panjang tak baca akhirnya. Wah, ini doa kan baca 300 sekali sehari. Pagi sekali 300, petang 300. Sebagai catatan dalam buku je lah ya. Kita nak baca pun takkan baca je kan. Ini pendek saja dan boleh diamalkan terus Okay, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Okay, doa ni bagus dibacakan bagi tuan punya diri yang bermasalah. Sebab tu kadang-kadang kalau ikut kajian pakar-pakar kejiwaan orang skizoid ni dia susah nak berubat sebab dia pun tak perasan dia berada dalam keadaan yang lain daripada orang lain sebenarnya. Jadi maksudnya dia sedih kita kena baca. Jadi kalau hari ni dia dengar, siapa yang dengar pada hari ni, anjurkan untuk amal doa ini untuk dia ada kekuatan keluar dan berhadapan dengan orang yang ramai. Wallahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Walaupun ringkas doa tu, tapi sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat baik untuk diamalkan. Terima kasih Ustaz. Dan kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang telah pun berkongsi di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Di WhatsApp IKIM Ustaz, ada yang bertanya ni. Kata Ustaz, jika ada kawan sekerja atau bos yang semua benda nak buat sendiri, A to Z katanya, tak boleh percaya pada orang lain, dia dikira skizoid juga ke Ustaz? Okey, orang macam ini jenis yang lain orang macam ini sebenarnya dia apa orang panggil dia punya emosi untuk percaya kepada orang sangat susah. Jadi untuk delegate kerja atau memberikan kerja kepada orang lain, dia tak percaya. Selain daripada itu, dia punya expectation, dia punya jangkaan kerja itu tinggi sangat. Dia tak percaya orang boleh buat macam mana dia nak buat. Macam mana apa yang dikehendaki. Akhirnya dia akan buat sendiri A to Z, benda-benda kerja tu. Ini jenis type yang lain. So skizoid ni dia lebih pada maksudnya avoid
dan communication skill ada masalah, dan coolness emosi lah kan. Jadi maknanya yang itu lebih pada kerja, itu lebih pada orang tu kurang percaya orang lain boleh buat seperti mana standard yang dia tu nak sebenarnya kan. Itu akhirnya dia buat sendiri, dan mungkin kadang-kadang kepenatan sendiri. Kan? Sebab itulah semua benda nak buat daripada A to Z kan. Sampai M dia pun Senyap. dia pun mati sudah. Tak Kepenatan. sempat sampai Z. Allahu Tak Akbar. sampai. Allah Akbar. Ustaz, kita soalan juga Ustaz lagi di WhatsApp Wiki. Ustaz, sahabat kita ni bertanya, dia kata ada adik berusia 7 tahun, suka bersendirian, jalan seorang-seorang, tak ada kawan dan tak mahu berkawan. Perangai juga tak boleh nak jangka Ustaz. Jadi adakah ini juga boleh kita kategorikan sebagai mempunyai masalah disorder ini Ustaz? Okey, kita tak tahu, boleh check sebenarnya. Mungkin orang adik ini hanya introvert. Sebab apa tahu? Sebab dia masih lagi jalan seorang-seorang, tak ada kawan, mungkin introvert jadi skizoid ni maknanya dia yang avoid, dan communication kita boleh check antaranya communication skill dia memang masalah. Kemudian memang kira macam kedinginan emosi tu ada. Jadi kita tengok dia macam memang buat tak tahu kat orang. Kadang ada orang yang macam ni, dia introvert tapi dia tak kesian kat orang. Dalam diam-diam, orang tak nampak dia bantu orang kan. Mungkin dia bantu orang tak macam orang yang nak ramai-ramai kan. Maknanya dia seorang-seorang dia, tapi seorang-seorang dia kalau mak mungkin batuk kan. kan. Dia diam-diam dia pergi kedai, dia belikan ubat. Dia tak cakap, dia tak bising-bising. Tapi dia ada masalah, dia akan datang menyelesaikan masalah. Yang orang yang macam ini, dia memang layan blues dia sendiri, hidup dia sendiri saja. Kan? Dia tak kisah apa orang lain. Itu Dia memang ada dunia dia lah. Dia memang ada dunia dia lah. Dia Tapi tak ada masalah Ustaz sebenarnya. Dia tak masuk dalam schizoid. Ya, tak. Ya, jadi maknanya check, masuk atau tak tengok pada ciri-ciri tadi itu. Tapi maksudnya kalau andai kata adik tu begitu, daripada awal dah boleh start lah. Ajak dia untuk ramai-ramai, jom pergi ke masjid, contoh solat jemaah kan, anjurkan berpuasa contohnya, tu antara yang bagus, penyertaan dengan keterlibatan kepada ramai orang kan. Jadi kita ajak, sebab aktiviti keagamaan dalam Islam ni bagus, dia ada kebersamaan tu untuk kita pergi, contoh majlis ilmu, jom pergi majlis ilmu. Ataupun sekarang ni banyak aktiviti, contoh memanah, contoh macam saya sebut tadi, saya pernah selesaikan masalah orang yang macam ini dengan diving contohnya kan. Bila diving maknanya dia menyertai daripada bermula seorang-seorang, dia dah start mula perasan emosi orang lain. Oh, ni orang tak suka rupanya. Maknanya banyak pernyataan. Kalau dalam hadis Nabi SAW sebut kan, ajarkan anak kamu berenang, memanah dan berkuda. Kan? Tiga-tiga ni kan satu aktiviti yang ramai. Jadi mana boleh ajar berenang, memanah, berkuda. Jadi bukan saja mandi jenazah, betul ramai-ramai juga, tapi jom kita pergi mandi jenazah. Alamak. Itu kalau tak ada perasaan juga tak tahu Ustaz. tak tahu juga. Tapi maksudnya aktiviti-aktiviti lain yang sesuai dengan umur dia tu banyak juga yang boleh kita jom pergi. Sebab tu peranan keluarga sangat penting untuk keluarga memahami, ada awareness. Keluarga ada awareness, ada something tak kena ni. Jadi taklah dibiarkan dia dalam keadaan demikian. Wallahualam. Ustaz, kalau dah terbiasakan, kemudian sampai dewasa, sampai dia sendirilah terpaksa berdepan dengan masyarakat, dia ada macam dia ada tak ada peluang untuk kembali kepada keadaan yang normal Ustaz? Sebab itu kalau ada awareness atau ada kesedaran, di sini ada kesedaran, orang yang perlu ingatkan, dia dengar perbahasan-perbahasan macam gini pula, boleh balik semula. Lepas tu kalau kita dengar perbahasan-perbahasan macam skizoid ni sendiri pun, orang yang skizoid ini dia memilih kerja yang untuk bersendirian, yang memang lain blues dia sendirian. Kalau dalam perbahasan-perbahasan saya tak nak bagi contoh lah jenis-jenis pekerjaan, nanti orang terus bagi kau skizoid sebab tu kau pilih kerja ni kan. Tapi maknanya kerja-kerja yang maknanya dia bersendirian, yang tak campur orang lain, dan kita boleh tahu ciri-ciri dia adalah yang macam tidak, tak ada emosi. Ada orang yang suka bersendirian, kita panggil introvert tadi. Introvert bukan skizoid tapi maksudnya macam tadi sebutlah, macam walaupun dia introvert tapi dia ada emosi. Dia ambil berat juga orang lain, dia ambil tahu juga pasal orang lain. Cuma mana kerja dia suka sendirian. Tapi orang yang macam ini dia suka sendirian, dan sudut emosi tu sangat rendah, kematangan emosi tu
buat tak tahu, buat maknanya apa yang berlaku tu meletup ke apa ke, dia dengan dunia dah halis saja. Wallahu alam. Masya Allah. Saya suka perkataan kematangan emosi. Maknanya itu antara yang tepat juga sekarang. Dia macam sangat-sangat sejuk, sangat-sangat tak ada emosi. Kita ada satu soalan terakhir saya kira, Ustaz daripada Hafizuddin Ali. Dia kata, ada tak kemungkinan Ustaz, gaya hidup moden sekarang ni menyumbang kepada orang yang skizoid ni Ustaz? Okey, sebenarnya ada kadang-kadang itu kadang-kadang gaya hidup sekarang ini boleh mendorong kepada skizoid ini. Terutama kalau orang yang memang inborn, dia memang ada benda itu. Maknanya ada dalam gen dia ada, kemudian gaya hidup sekarang mengarah ke arah situ, dia akan boleh jadi ke arah situ. Dan memang kadang-kadang apa yang berlaku zaman moden ni, orang hidup dengan cara sendiri-sendiri, sibuk sendiri-sendiri. Lebih-lebih lagi sekarang ada kerjaya dengan sendiri-sendiri dengan internet sendiri-sendiri, ada kerjaya yang memang sendiri dan sebagainya. Jadi kalau kebetulannya dia memang ada macam itu, dia kena ada awareness. Tu penting sangat. Kita bincang pada hari ni biar kita ada awareness, tu yang penting dan kita bukan judge orang lain. Jangan cakap aku tahu dah kau, terutama PKP ni kau skizoid, kau tak skizoid tak apa. Bukan jangan judge orang lain. Tapi kita ada awareness. Kita bincang pada hari ni daripada awal tahun maksudnya mengenai perbahasan kematangan emosi dan sebagai gangguan kesihatan emosi, supaya kita ada awareness. Ada awareness, orang boleh faham, ada benda tak kena ni. Macam contoh macam gini lah. Kita semua ada kereta, kebanyakan kita kan. Ada motor, ada basikal tentu kan. Okay. Kita kena kenal keadaan kereta kita, motor kita atau basikal kita kan. Baru kita tahu apa penyakit dia. Katakan hari ni, pagi-pagi kita nak pergi kerja kat IT, kata kat IT nak pergi datang kerja, start kereta kan. Tak hidup lah. Tak hidup lah kereta dia. Jadi kereta tak hidup, kita kena tahu apa masalah dia. Okay. Tapi kalau kita tak tahu masalah dia, tak hidup. Apa hal kereta ni tak hidup? Oh ya Allah, tayar dia pancit. Patutlah tak hidup. Kita pump tayar dia sampai meletup pun takkan boleh hidup. Sebab itu bukan masalah dia. Jadi macam tu juga dengan emosi kita bincang pada hari ini. Kenapa kita bincang pada hari ini? Supaya, dan bukan kita saja, terutama PKP ni ramailah ustaz-ustaz ataupun pakar-pakar psikologi berbincang benda ni. Macam saya bincang dari sudut Islam kan. Kenapa kita bincang benda? Biar ada kesedaran yang kita faham, ini ada tak kena dan kena perbaiki. Taklah kita rasa kita feel good benda tu okey. Ataupun kita tak faham benda ni, kita ingat masalah A tapi sebenarnya dia masalah Z contohnya kan. Kita ingat masalah A, kemudian kita rupanya masalah Z, kemudian kita treat seperti mana masalah M kan. Jadi tak punca tak tahu, penyakit sebenar tak tahu, ubat pun silap, tak kena kan. Maka takkan mengubat orang itulah kan. Jadi maknanya yang penting sekali kita ada kesedaran, awareness kepada benda-benda yang berkaitan emosi. Sebab macam mana saya sebut banyak minggu kan, ibu-ibu kat tuan-tuan sekalian, luka zahir kita nampak kan. Dia JKIT banyak bukit, banyak gunung contoh kan. Tiba-tiba kakinya terlipat terkehil kan. Orang nampak, kenapa bagi kerja sakit kaki itu orang nampak. Kita terhencut-hencut dan orang nampak. Tapi penyakit dalaman, penyakit emosi, penyakit mental orang tak nampak tau. Tengok macam orang biasa, makan nasi lemak 2 bungkus juga, ngap nasi bungkus juga. Tapi rupanya dia ada masalah dalaman. Ini kita kena kongsikan untuk faham dari sudut kematangan tu, ada awareness tu kepada benda ini. Wallahu a'lam. Ya Allah, kita pun jadi masyarakat yang ada kematangan emosi juga Ustaz kan, insya-Allah. Dan kita akan beristirahat, kita akan teruskan perkongsian kita pada hari ini, menerusi perkongsian kita. Dan untuk anda, kita sampai ke hujung-hujung Ustaz, sedikit kesimpulan mungkin Ustaz untuk perkongsian bersama dengan kita. Silakan Ustaz. Okey, sebagai kesimpulan dia, skizoid adalah satu bentuk permasalahan, maksudnya gangguan kepada kesihatan mental yang mungkin menjadi penyakit mental apabila tidak diubat. Okey. Jadi maknanya bermula dengan dia tidak ada rasa minat untuk aktiviti, komunikasi skill menurun, kemudian kematangan emosi tidak ada, maknanya suka bersendirian dan ada fantasi sendiri dalam hidup dia. Akhirnya membawa kepada gangguan kepada
hubungan diri dia dan juga orang lain, kan? Sebab itu dalam Islam kita diajar doa. Saya ulang balik, mudah saja. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bagi orang ada macam ini, dia sedar, baca doa ni banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk dia memperbaiki diri dia. Itu yang penting sekali, ya. Bagi kita masyarakat, ahli keluarga, masyarakat, ada orang macam ini, ajak dia untuk penyertaan sekali. Ajak dia, selalu ajak dia. Jangan biarkan dia. Dia lambat bersiap sebab dia memang tak biasa bersiap. Kita pun lambat tinggal lah. Jangan, sabar, ajak dia, kan? Mungkin kita juga tak kata tinggal program-program, tapi sabar. Mak, ayah, ibu-ibu, akak-akak, ahli keluarga, abang, kakak, kan? Ada keluarga macam ni, jom ajak penyertaan. Mungkin bermula dia tak nak lah apa semua. Ajak, sabar, ajak. Biar mana dia berada dalam dunia luar, yang kita sama-sama ajak dia, mudah-mudahan mengubat dia pelan-pelan, mengubat jiwa dia, mengubat cara dia berfikir. Akhirnya daripada mungkin dia sebagai orang yang dikategorikan sebagai skizat, akhirnya mari kembali kepada seperti orang biasa. Tidak ada penyakit dan tidak ada ubat, kan? Asalkan kita ada kesedaran dan kita berusaha ke arah maknanya kesembuhan itu. Wallahu alam. Amin, amin, amin. Harap Ustaz, kita tutup akhir. dengan doa, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu. Doanya juga diberikan pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan, insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.